Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Dr. Yusof dan juga rakan-rakan sekalian. Jadi pada hari ini saya akan membuat pembentangan berkenaan dengan teori kepimpinan kontingensi. Okey, jadi sebagai pengenalan, teori kepimpinan kontingensi ini merupakan teori yang diperkenalkan oleh Fred Edward Fiedler. Okay, sedikit latar belakang mengenai Fred Edward Fiedler ni. Fred Edward Fiedler merupakan dilahirkan pada tahun 1922, merupakan seorang pengkaji awal dalam psikologi perindustrian dan juga organisasi pada abad ke-20, dan ia merupakan ahli psikologi perniagaan dan pengurusan di Universiti Washington. Seterusnya, dia telah membangunkan beberapa kajian mengenai faktor serta ciri-ciri peribadi tentang seseorang pemimpin. Berkenaan dengan teori kepimpinan kontingensi, diperkenalkan pada tahun 1967. Menurut Fred E. Fiedler, menjelaskan bahawa kepimpinan adalah merupakan proses seorang pemimpin menggunakan pengaruhnya sama ada di dalam situasi tugasan, berkumpulan ataupun group tasking, ataupun gaya dan kepribadian kepemimpinannya serta pendekatan yang sesuai dengan kumpulan tersebut. Jadi seseorang itu menjadi pemimpin bukan disebabkan oleh sifat kepribadian semata-mata, namun berdasarkan kepada faktor ataupun situasi-situasi yang tertentu. Dan perkara ini telah banyak kali diuraikan dalam kelas-kelas dan juga dalam konsep-konsep kepimpinan yang telah dipelajari sebelum ini. Okey, melalui apakah yang diterangkan dengan konsep kepimpinan kontingensi? Okey, tahap prestasi sebuah kumpulan ataupun organisasi dipengaruhi oleh sistem motivasi daripada pemimpin itu sendiri dan sejauh mana pemimpin tersebut dapat mengendalikan dan mempengaruhi sebuah situasi yang dialami. Dan ini perlu kita lihat dalam struktur organisasi sebuah institusi dan juga sesuatu tempat yang mana pemimpin itu perlu memainkan peranan bila berlakunya sesuatu krisis dan sebagainya. Jadi peranan yang pemimpin itu adalah perlu bagaimana untuk menghadapi krisis. Itu yang dipanggil sebagai kontingensi. Manakala sikap atau skala sikap perbandingan semantik digunakan untuk menilai sistem motivasi seseorang, pemimpin untuk yang mendorong kepada prestasi sebuah kumpulan yang digunakan pakai dalam skor penilaian Least Preferred Coworker ataupun LPC. Okay, bila kita lihat apa itu LPC, semakin tinggi skor LPC itu akan melihat pemimpin melihat akan sekerja dalam situasi yang semakin menyenangkan. Maknanya sekiranya penilaian itu adalah tinggi, jadi maknanya pemimpin itu adalah disenangi oleh subordinate ataupun pegawai yang dipimpin dalam organisasi tersebut. Manakala sekiranya LPC ini adalah rendah, maka kebarangkalian seorang pemimpin itu bersikap menolak rakan sekerja yang tidak dapat bekerjasama adalah lebih tinggi. Dan ini mungkin ada di kalangan rakan sekerja ataupun dalam kumpulan dalam organisasi tersebut yang tidak menyenangi tingkah laku ataupun apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Pemimpin yang mempunyai skor LPC rendah adalah lebih terarah kepada pelaksanaan tugas ataupun dipanggil sebagai task oriented, mungkin terlalu lebih kepada mengarah dan sebagainya, menyebabkan penilaian terhadap pemimpin tersebut adalah lebih rendah dalam sesuatu organisasi. Jika kita lihat dimensi ataupun apakah situasi yang dapat mempengaruhi kepimpinan yang berkesan, kita boleh lihat dalam 3 aspek utama, iaitu dari segi kuasa ataupun pangkat yang ada pada pemimpin tersebut, yang mana seorang pemimpin akan memiliki ahli kumpulan yang dapat dipimpin berfungsi sebagai pengurus berdasarkan kuasa otoriti yang ada dalam organisasi tersebut. So sebagai contoh, ketua pengarah dalam sesuatu organisasi ataupun dalam satu jabatan membuka pemimpin tertinggi dalam jabatan tersebut, yang mana perlu untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi
kepada hala tuju jabatan dan sebagainya. Seterusnya adalah struktur tugas. Struktur tugas ataupun task structure merupakan mutu pelaksanaan kerja adalah lebih tinggi dan teratur sekiranya tugasan yang diberikan adalah jelas. Jadi setiap pekerja ataupun setiap individu dalam organisasi tersebut mempunyai hala tuju ataupun mempunyai skop tugas masing-masing yang jelas. Jadi sekiranya berlaku pertindahan tugas dan sebagainya, mudah untuk disemak dan diselaraskan di peringkat tersebut. Dan hubungan pemimpin dengan ahli kumpulan merupakan struktur tugas yang dapat dilaksanakan secara meluas di seluruh organisasi sekiranya ahli kumpulan suka dan percaya terhadap pemimpin tersebut. Dan ini pemimpin dan ini akan mudah untuk berinteraksi dengan ahli-ahli kumpulan mereka sendiri. Okay. Jika kita lihat dalam teori kepemimpinan kontingensi ini, perlu lihat adalah sebenarnya kontingensi apakah yang perlu sekiranya berlaku sesuatu musibah atau sebagainya, perlu ada kontingensi sekiranya terkeluar daripada landasan yang telah ditetapkan. Begitulah pentingnya pemimpin tersebut dalam memiliki kepemimpinan kontingensi ini, yang mana sentiasa ada alternatif apabila sesuatu projek ataupun pelaksanaan tidak memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Kita lihat dalam teori kontingensi ini terdapat juga beberapa tokoh lain yang membincangkan berkenaan dengan teori kontingensi pemimpinan. Antaranya seperti Lauren and Lodge pada tahun 1997, iaitu membahaskan bahawa sekiranya perspektif sistem yang terbuka diaplikasikan, maka perspektif yang nasional dan akan menempati berbagai jenis organisasi setelah disesuaikan dalam persekitaran yang berbeza-beza. Manakala menurut Kalis tahun 1976, teori kontingensi adalah kajian mengenai pemboleh ubah dalam pengurusan itu sendiri. Teori ini dapat membantu seseorang menganalisa sesuatu situasi dan juga pemboleh ubah yang perlu dipilih dalam membuat sesuatu keputusan. Dan yang terakhir adalah James Thomson pada tahun 1967 menyatakan bahawa teknologi merupakan faktor penting dalam teori kontingensi. Beliau berpendapat bahawa jenis teknologi yang dipakai menentukan keberkesanan struktur dalam sesebuah organisasi. Jadi kalau kita lihat konteks kontingensi dalam organisasi semasa, dalam setiap organisasi perlu mengaplikasikan komunikasi yang berkesan, terutamanya antara pemimpin dan juga orang yang dipimpin ataupun petugas orang di bawahnya. Jadi bila berlakunya komunikasi berkesan ini, maka segala persoalan akan mudah diselesaikan dan tidak berlaku salah faham ataupun arah yang diterima tidak begitu jelas dan sebagainya, yang akhirnya akan mengakibatkan prestasi kerja yang kurang memberasakan. Prestasi yang baik adalah berdasarkan corak kepimpinan yang baik. Ini dapat kita lihat dalam penetapan KPI sebuah organisasi perlu dilaksanakan mengikut kemampuan ataupun mengikut pencapaian antara yang perlu diberikan oleh setiap pemimpin terhadap pekerja di bawahannya lah dalam untuk melaksanakan KPI tersebut. Penggunaan teknologi yang terkini dalam pengurusan organisasi dapat meningkatkan prestasi organisasi. Contohnya, kalau organisasi selalunya peringkat jabatan untuk penelitian, selalunya mempunyai data-data yang tinggi, data-data yang banyak yang perlu dianalisa, yang perlu direkodkan, maka penggunaan software yang terkini ataupun pula ada sistem untuk memudahkan lagi perekodan dan analisa terhadap data-data tersebut dilaksanakan. Jadi saya rasa itulah saja dalam membincangkan berkenaan dengan teori kontingensi dalam kepimpinan, dan saya harap penjelasan ini dapat memberikan manfaat kepada semua dan seterusnya dapat diaplikasikan bila mana kita sebagai seorang kita jadi sebagai seorang pemimpin. Teori-teori kepimpinan terutamanya teori kontingensi ini dapat diaplikasikan dari masa ke semasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.